Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada bab yang ke-9, di mana, betul kan? Kita sampai pada bab di mana kita membicarakan tentang amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah ataupun zikir ketika mana masuk rumah. Bila kita nak masuk dalam rumah kita ni, kita diajar supaya baca beberapa zikir-zikir tertentu. Kerana kita kena faham bahawa bila kita masuk ke rumah kita ni merupakan kubu dalam hidup kita. Kubu ni maksudnya tempat kita bertahan, tempat kita selamat. Rumah-rumah ni dipanggil tempat yang kitanya menyelamatkan diri kita daripada anasir-anasir luar. Itu anasir-anasir jahat daripada luar ni masuk dalam rumah kita. Tiba-tiba rumah kita ni bila kita tinggalkan dia, maka senang untuk masuk. Dia panggil sebagaimana kita jaga rumah kita jangan dimasuki pencuri, jangan dimasuki perompak, ataupun tak ada orang nak pandang aurat dalam rumah kita. Demikian juga kita diajar supaya jaga jangan bagi masuk syaitan dalam rumah kita. Bila syaitan masuk, akan berlaku gangguan dalam rumah, akan berlaku yang disebut dengan huru-hara dalam rumah tangga kita. Lalu Islam diajar supaya macam mana kita nak selamatkan diri kita, keluarga kita daripada syaitan ini. Satu caranya ialah zikir. Zikir menyebabkan kita ni boleh selamat rumah tangga kita ni daripada gangguan syaitan, daripada yang disebut dengan kejahatan mata-mata yang memandang, ataupun daripada kejahatan yang disebut dengan hubungan sesama kita ni akan jadi rosak kalau sekiranya kita tak buang yang disebut dengan unsur-unsur tersebut dalam rumah tangga kita. Islam dia bagi penyelesaian dalam hidup kita ni. Kita jangan ingat rumah kita ni selamat daripada pencuri, perompak begitu saja. Jangan. Kerana itu makhluk yang zahir. Ada satu lagi makhluk yang batin, di sudut tak nampak pada pandangan mata kita. Apa dia? Syaitan yang jahat. Syaitan yang jahat ni, dia akan masuk dalam rumah kita, lalu dia akan ganggu kekeluargaan kita, dia akan ganggu rumah tangga kita, yang menyebabkan benda-benda yang kecil pun berkelahi sesama kita, yang menyebabkan di kalangan kita ni mudah untuk nak bertengkar, mudah untuk kita nak rasa tak puas hati. Padahal kita ni waktu mana kahwin dulu pasangan sejoli dah dia panggil. Padahal waktu mana kahwin dahulu, awal-awal tu kita bagaikan pinang di belah dua dia panggil. Nak sebutnya kitanya. Tapi waktu mana dah lama berumah tangga, datang benda-benda yang pelik-pelik dalam kehidupan kekeluargaan kita. Ni siapa yang buat jahat demikian? Syaitan. Lalu Islam diajar bila kita nak masuk rumah je, baca zikir-zikir ni. Di antara yang diajar oleh Rasulullah, ketika mahu masuk ke dalam rumah, disunatkan pertama sekali baca bismillah. Yang tu kalau tak boleh baca juga memang teruk sungguhlah kita ni. Mula-mula sekali masuk dalam rumah ni, ajar pada diri kitanya langkah masuk tu dengan kaki kanan. Itu cara mudah pada diri kita dengan kaki kanan, dan baca bismillah, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Tak kira lah zikir apa pun boleh. Subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Kalimah-kalimah demikian
dan mengucap salam. Bila nak masuk rumah je bagi salam. Assalamualaikum. Walaupun tak ada orang dalam rumah kita. Itu di antara cara kita lakukan. Tiap kali mana nak masuk rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Kerana bila kita bagi salam je, syaitan itu akan keluar terus daripada rumah kita. Dia tak boleh duduk dengan dalam rumah yang orang yang mukmin. Dia tak boleh duduk dalam rumah kita ni. Bagi salam. Dan dalam depan nanti Rasulullah ajar pada kita ni untuk kita bagi salam pada ahli dalam rumah tadi, sama ada orang ke tak ada orang, di waktu ada nampak ke tak nampak, tapi di waktu itu kita bagi salam, malaikat akan jawab salam kita. Dia akan jawab. Cuma kita tak dengar je. Kalau kita dengar, terloncat kita je, terlompat balik kita je, keluar daripada rumah kita je. Bagi salam, sama ada di rumah itu ada orang ataupun tidak. Itu kerana Allah Ta'ala berfirman, kerana Allah dah sebut dah dalam Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Sesiapa saja apabila kamu masuk dalam rumah kamu, maka apabila kamu masuk ke dalam mana-mana rumah, tak kira lah rumah kamu ke rumah orang ke, mana saja rumah, fasallimu ala anfusikum, maka bagilah salam, hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu. Kalau katakanlah dalam rumah tu memang ada orang, maka bagi salam. Salam orang yang seperti kamu. Kalimah apa dia? Tahiyatan min indillah, merupakan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Tahiyatan min indillah, mubarakatan tayyibatan, supaya bila kita bagi salam tu dia akan jadi keberkatan. Keberkatan dalam kehidupan. Ana sebut banyak kali pada jemaah kan, kita hidup atas dunia ni, di antara perkara yang kita nak sangat ialah biar berkat. Kita bukan nak rumah kita besar, tapi kita nak rumah kita berkat. Kita bukan nak kereta kita mewah, tapi kita nak kereta kita berkat. Kita bukan nak pada pakaian kita cantik, tapi kita nak pakaian yang berkat, dipanggil. Sebagaimana kita makan, kita bukan nak makanan tu banyak, tapi kita nak makanan berkat. Makanan tu biar berkat. Ini dia panggil dalam hidup kita ni, konsep berkat ni tak diajar oleh agama lain kecuali Islam. Islam je diajar demikian. Allah ajar macam mana nak suruh berkat. Salah satu caranya ialah kamu bagi salam. Assalamualaikum tu, bila kamu bagi salam, maknanya berkat. Mubarakatan, keberkatan itu datang daripada Allah. Tayyibatan, dan penuh dengan kebaikan. Apabila kamu bagi salam tu, dia akan ada kebaikan terus yang datang daripada bagi salam. Sebab tu bila kita berjumpa sama-sama kita, sekarang kita tak boleh nak bersalam kerana kita duk jaga SOP sekarang ni kan. Tapi mulut kita ni bagi salam. Assalamualaikum. Kita bagi salam sama-sama kita. Kerana apa dia? Tayyibatan. Kena ingat, bila kita bagi salam tu, dia membawa kebaikan yang banyak. Yang bagi salam tu sunat, tapi yang jawab salam tu wajib. Wajib. Besarnya nilai salam ni, sehingga kan dia menyambung silaturahim di antara kita. Allah jadikan salam tu sambungan silaturahim sesama kita. Yang kalau kita putus silaturahim itu, besarnya dosa. Kalau kita tinggalkan kita putus silaturahim, besarnya dosa sehingga dihumban ke dalam api neraka Allah. Rasulullah sebutkan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tak masuk syurga siapa yang memutuskan silaturahim. Kalau dia mati, dia di saat mana dia sedang berkelahi dengan orang, tak tegur siapa dengan seseorang tersebut, dia mati, tak masuk syurga dia. Tak masuk syurga. Nak sebutnya, kalau kita nak berkelahi dengan orang pun, tak boleh lebih 3 hari 3 malam. Kalau kita berkelahi, masa muka kita tak puas hati dengan orang ni, jangan lebih 3 hari 3 malam dalam hidup kita. Kalau lebih, dosa dah di kalangan salah seorang di kalangan mereka. Yang terbaik di kalangan 2 orang ni, yang terbaik apa dia? Siapa yang mula bagi salam?
Siapa yang mula bagi salam, tu yang terbaik. Orang ni terlepas dosa. Nak sebutnya besarnya nilai salam tadi. Mubarakatan tayyibah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Ni tak ada terjemahan dia ni. Demikianlah ayat Allah menerangkan kepada kamu. Demikianlah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menerang kepada kamu tanda-tanda kebesaran Allah dengan kamu bagi salam. Bila kamu bagi salam tadi, kamu nak masuk mana-mana rumah, itu tanda kebesaran Allah. Dia panggil syiar Allah, syiar agama. Bagi salam ni syiar agama lah dalam hidup kita nya. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu ni berakal, wahai manusia. Kamu mikirlah sikit yang aku bagi tahu pada kamu tu, dengan tujuan nak suruh kamu ni mikir panjang. Kelebihan salam tu besar pada diri kamu. Hatta kamu masuk rumah yang tak ada orang pun kamu bagi salam. Nak sebutnya ni ayat-ayat Allah. Kita mengistiharkan dengan ayat Allah. Dia panggil demikian. Dalam Sunan At-Tirmizi, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Rasulullah sebut, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia sebut kepada anak dia, wahai anakku. Rasulullah sebut, dia tak sebut anak dia tu siapa, tapi Rasulullah guna ya bunayya, anakku. Rasulullah sebut demikian. Idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk berjumpa dengan keluarga kamu masuk atau berjumpa dengan keluarga kamu lah, tak kira lah kamu berjumpa di mana ke apa ke, kamu diajar supaya apa dia? Fasallim, hendaklah kamu bagi salam. Bagi salam. Takun barakatan alaika. Bila kamu bagi salam itu, keberkatan itu kembali balik pada kamu. Kamu akan dapat keberkatan. Maknanya Allah akan kurniakan pada kamu keberkatan dalam hidup kamu. Tu yang anda sebut tadi kan. Pagi sembahyang subuh tadi, dalam doa kunut kita sebut dalam doa kunut kita, wa barik lana fi ma a'tait. Kita sebut dalam doa kunut, ya Allah, tolong berkatkanlah apa yang kamu bagi pada kami. Kita sebut ada Allah. Macam mana kita nak suruh dapat berkat pada diri kita ni? Bagi salam sama kita. Jumpa dengan keluarga kita, Assalamualaikum, kita bagi salam. Jumpa dengan suami kita, bagi salam. Jumpa dengan isteri anak-anak kita, bagi salam. Assalamualaikum. Pagi lagi. Ni setengah orang pagi-pagi dia tak sebut bagi salam. Pagi lagi morning dia ni. Morning pagi lagi. Dia pagi-pagi tu orang barat ajar. Tapi Islam dia tak ajar demikian. Islam ajar pagi lagi jumpa keluarga kita, Assalamualaikum. Kejut anak-anak kita tu, Assalamualaikum. Bagi salam pada anak kita, roh dia pun kembali elok dia dalam tu badan. Semua tu dia menyebabkan bila kamu sebut begitu, kamu jadi berkat. Kita tahu macam mana Ustaz nak tahu berkat? Kita tanya, Ustaz nak tahu kami ni dapat berkat tak dapat berkat tu macam mana? Jawabnya, kita jadi tenang, jadi lapang hidup. Hidup kita ni jadi tak resah gelisah. Hidup kita ni jadi tak ada, jadi prasangka. Jadi kita ni sentiasa redha dengan qada Allah. Itu tanda kita dapat keberkatan. Kita jadi tenang. Sebab berkat ni, kalau ditanya, berkat tu apa Ustaz? Kita kata, macam orang Jawa yang buat nasi ambal, senang gitu. Dia ada nasi berkat kan? Dia sebut demikian. Kita kata, berkat ni sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Itu dipanggil berkat. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Itu tanda berkat. Sesuatu yang panjang masa dia tetapi dirasakan kejap saja. Itu tanda berkat. Tanda berkat. Macam kita duduk majlis ilmu ni kan. Kita dah belajar 15 minit dah. Tapi Allah baru je rasa muqaddimah sekejap tadi. Misal contohnya,
Tengok-tengok nak habis dah. Ini tanda berkat. Tanda berkat. Berkat ni maknanya sesuatu yang panjang, tapi kita rasa sekejap saja. Macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu kan kita sebut bulan yang penuh dengan keberkatan. Al-Mubarak, dia panggil demikian. Bulan Ramadan tu, bila kita berada pada 27, 28, 29 Ramadan tu, rasa baru je masuk Ramadan. Rasa kita ni, rasa Allah sayangnya nak akhir dah Ramadan. Rasa ni kenapa? Kerana berkat. Orang mukmin ni Allah bagi keberkatan pada diri dia. Jadi dalam hidup kita ni, sebab tu saya sebut awal tadi, di antara benda yang kita kena kejar hari-hari, tiap-tiap hari ni, bangun daripada tidur, kejar apa dia? Kejar hidayah Allah yang pertama. Biar Allah bagi hidayah pada diri kita. Ni tiap-tiap pagi ni, kita biar Allah bimbing kita. Hidayah maksudnya Allah gerakkan tu badan kita. Macam kita datang majlis ilmu ni, dia panggil hidayah Allah. Sebab orang lain tak boleh datang, tapi kita boleh datang. Maknanya Allah sayang pada kita ni. Orang yang diberi hidayah oleh Allah ni, orang yang disayangi di sisi Allah. Allah sayang pada diri kita. Sebab tu kita boleh buat benda yang disuruh oleh Allah. Yang kedua, bila kita bangun daripada tidur je, tambahkan ilmu. Biar ilmu kita ni menambah. Hari yang baru ni menambah ilmu. Biar banyak ilmu kita dapat. Ilmu-ilmu yang baru dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, bila kita bangun daripada tidur, biar diberkati. Hidup kita ni biar berkat. Makan sikit je. Pagi tadi, sarapan kitanya bihun je. Misal contohnya. Pagi tadi, kita kacau-kacau air sikit. Kemudian lepas pada itu, selam biskut-biskut begitu je. Biskut kering je. Tapi kenyang. Alhamdulillah. Sambil berjalan tu bunyi sendawa. Kita ni. Bunyi sendawa kita ni. Padahal makan biskut kering je. Tapi oleh kerana kita ni diberkati. Berkat dia panggil. Ni dalam hidup ni biar berkat. Ni benda yang kita kena kejar. Yang keempat, kejar taubat pada Allah. Dalam hidup ni, setiap hari bangun je, kejar taubat. Mengejari taubat. Allah guna kalimah wasari'u ila maghfiratin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam meminta ampun kepada Allah. Dipanggil demikian. Yang kelima, dalam hidup kita ni tiap-tiap hari mengejari untuk menghampiri Allah. Untuk diri kita ni rapat dengan Allah. Ni cari cara macam mana nak suruh rapat dengan Allah. Hari-hari kita begitu. Kerja kitanya, ingat dia, kerja kita tiap-tiap hari biar kita ni dekat dengan Allah. Jangan kita ni jauh daripada Allah, jangan. Tapi biar kita ni setiap terbitnya matahari, dekat aku dengan kamu ya Allah. Dekat aku dengan kamu ya Allah. Semakin dekat. Macam mana cara nak dekat dengan Allah tu banyaklah. Baca Quran, kemudian bersedekah. Ni cara nak menarik perhatian Allah pada kita. Kena ajarlah pada diri kita demikian. Sebagaimana kita cari jalan untuk mendekatkan diri kita dengan seseorang. Kan? Dalam hidup kita. Dalam hidup ni setiap hari kena cari jalan. Macam mana nak suruh dekat dengan Allah. Biar Allah kenal kita. Orang lain tak kenal aku pun peduli apalah. Pada diri kita, kita tak payah peduli. Orang tak kenal tak apa. Tapi biar kita terkenal di sisi Allah. Sampai Allah kata, malaikat, kamu tengok tu, hamba aku tu sedang berjalan tu. Aku sayang pada dia, malaikat. Allah sebut pada malaikat, aku sayang pada dia, malaikat. Kamu sayangilah pada dia. Allah sebut pada malaikat. Malaikat doa untuk diri kita. Malaikat maknanya mengejari untuk mendekatkan, mencari jalan untuk dekatkan diri kita pada Allah. Yang keenam, dalam hidup kita ni mencari usaha untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara demikian. Kejar yang ni setiap hari cari jalan. Rasulullah dah tak ada dah. Tapi walaupun tak ada, macam mana aku kena dekat dengan Rasulullah? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita demikian. Ini cara nak dekatkan diri kita pada yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dalam hidup dekatkan diri kita dengan orang-orang yang saleh.
nak cari jalan macam mana nak suruh orang soleh yang masih hidup. Sebab tu tak perlulah orang soleh dah meninggal dunia, tak perlu untuk kita nak pergi puja kubur, baca apa, ataupun kita pergi minta pertolongan daripada kubur. Jangan demikian. Sebab dia dah mati dah. Tetapi yang kita kena ada dalam hidup kita ni, cari orang soleh. Kenapa orang soleh? Kita tanya, kenapa orang soleh? Kerana orang soleh ni warasatul anbiya, pewaris nabi yang ada atas muka bumi ni. Orang soleh ni kita kata, tapi orang tu ustaz, orang soleh tu dia ada juga kelemahan dia. Ya, kita kata jangan ambillah yang lemah dia, ambil yang baik dia. Kita jangan ambil yang lemah dia tu, tapi yang baik dia tu banyak. Kita jangan jadi orang yang pencaci orang yang soleh. Jangan kita jadi pemaki orang soleh. Tapi jadikanlah diri kita ni orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Tu cara. Kenapa? Kerana kita nak tumpang syafaat dia. Nabi dah tak ada dah. Tapi lepas pada ni, biar orang soleh ni kenal kita. Kita belajar ni kan, jemaah-jemaah belajar ni, jemaah-jemaah tulis nama guru-guru jemaah. Sepanjang kita hidup, cuba kita senarai. Daripada kita kecil dahulu sampai hari ni, berapa ramai dah guru kita yang kita tumpang ilmu daripada mereka. Orang-orang ni kita bila di akhirat nanti kita akan sebut pada Allah, ya Allah, aku belajar dengan orang ni, aku belajar dengan orang ni. Jangan pula kita bila malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Tak ada siapa, orang soleh tak ada. Habis kamu belajar dengan siapa agama? Dengan Yahoo, dia sebut demikian. Dengan Yahoo, dengan Google, misal contohnya. Nanti dalam kubur nanti malaikat pun angkat belantan tu, pukul kata bom Yahoo dalam kubur. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana kita ni tak dekat dengan orang soleh. Yang akhir sekali kejar apa? Yang dalam hidup ni mengejar keikhlasan. Mengejar keikhlasan. Menjadi manusia yang ikhlas. Hidup kita ni berlatih untuk jadi orang yang ikhlas. Setiap hari ni biar jadi ikhlas. Biar jadi ikhlas dalam hidup. Jangan sekali-kali kita ni jadi orang yang berpura-pura. Jangan. Biar kita jadi orang yang ikhlas. Ikhlas menjadi seorang isteri. Ikhlas menjadi seorang suami. Ikhlas dalam kita mengajar. Ikhlas dalam kita belajar. Kita tidak kerana orang tu, kerana ni, tak ada. Tapi kita ni buat lillah. Kerana Allah. Belajar untuk menjadi ikhlas. Kerana payah nak jadi ikhlas. Kemudian yang akhir sekali, tadi sebut akhir dah, yang akhir pula. Yang akhir sekali mengejar untuk mendapat husnul khatimah. Biar kita ni setiap hari ni langkah-langkah yang kita bergerak merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan husnul khatimah. Mesti jangan kita ni dapat su'ul khatimah. Ada dua je pilihan dalam hidup kita menjadikan diri kita husnul khatimah. Boleh jadi pagi ni pagi-pagi terakhir kita di atas dunia, dia panggil pagi-pagi yang kita tak ada jaminan lagi pagi esok kita ada lagi. Jadi hari ni biar betul-betul kita ni lillahi ta'ala sampai peringkat Allah pilih kita dapat husnul khatimah. Macam mana nak dapat husnul khatimah ni? Kita cari jalan dalam hidup kita setiap hari begitu. Kalau kita boleh susun yang saya sebut sebentar tadi tu betul-betul dalam hidup kita, nanti kita akan dapat keberkatan, kenikmatan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Dan kita berbangga menjadi orang mukmin. Bangga kita, alhamdulillah aku tak jadi macam orang kafir. Orang kafir celek je mata fikir nak makan apa pagi ni. Tu cara orang kafir. Orang kafir dia fikir celek je mata, dia fikir nak berjalan ke mana hari ni. Dia fikir hari ni nak pakai pakaian yang jenis macam mana. Tu cara orang kafir. Tapi kita orang Islam bangun celek je mata fikir macam mana nak suruh berkat hari ni. Salah satu cara nak berkatnya Allah ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kamu bagi salam. Hidup kamu tu jangan malas untuk nak bagi salam. Sentiasa bagi salam. Bila kamu bagi salam, Rasulullah kata, "Idza daqalta ala ahlika fasallim." Kamu bagi salam. Bila kamu bagi salam, takun barakatan, akan
akan terjadi pada kamu keberkatan. Itu akan jadi pada kamu keberkatan. Orang kata kan, dia pergi kursus untuk nak jadi bahagia, kursus keluarga bahagia kan. Lalu pengkursus ni bagi tahulah, kalau kamu nak bahagia, kamu cakar suami kamu 10 kali sehari. Misal contoh, kalau kamu nak bahagia, kamu peluk isteri kamu 10 kali. Misal contohnya, kalau kamu nak bahagia, kamu buat macam mana? Kamu buatlah lompat kijang dalam rumah. Misal contohnya, kamu buat macam-macam gaya. Ni cara mereka berfikir. Tapi Islam diajar, kalau kamu nak bahagia, bagi salam. Bagi salam, kamu akan jadi bahagia. Fasallim ala ahlik. Bagi salam pada keluarga kamu. Takun barakatan alaika. Akan kamu dapat kebahagiaan dalam hidup kamu. Wa ala ahli baitika. Bukan kamu je. Yang kamu bagi salam tu pun dapat berkat juga kerana kamu bagi salam tadi. Keluarga kamu pun dapat juga kerana salam yang kamu sampaikan dalam keluarga kamu tadi. Sebab tu kita janganlah sentiasa kadang-kadang kita ni sentiasa mulut kita pagi je morning kita ni jumpa dengan orang kan, ni barat diajar, tengah hari je ataupun malam je, kita ni cara kita bukan cara yang diajar dalam Islam. Islam diajar satu je kalimah, Assalamualaikum. Assalamualaikum takun barakatan, akan menjadikan keberkatan dalam keluarga kamu. Dalam Sunan Abu Daud, Abu Malik Asy'ari, namanya Al-Haris ataupun Ubaid ataupun Ka'ab ataupun Amr, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu falyaqul." Rasulullah sebut, apabila seseorang masuki rumahnya, maka sebutlah kalimah ini, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna summa liyusallim ala ahli. Rasulullah sebut demikian. Ni panjang sikit doa yang Rasulullah ajar. Apabila seorang tu nak masuk dalam rumah dia, baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, aku memohon kepada kamu agar aku dimasukkan tempat yang terbaik dalam hidup aku. Rumah ni rumah yang terbaik bagi aku. Khairul maulaj, tempat yang terbaik. Aku pohon pada kamu agar kamu masukkan dalam rumah aku ni tempat yang terbaik dalam hidup aku. Jadi bila aku masuk ni, bahagia hidup aku. Ada orang kan, dia tak boleh tengok rumah dia. Dia jadi bosan sangat. Tambah-tambah dalam PKP baru ni, nak keluar aja. Tapi ada orang yang dia enjoy sangat. Dia rasa seronok sangat dalam rumah dia. Dia pergi ke mana pun dia mesti teringat rumah dia. Ni ada demikian. Tapi ada orang yang dia balik ke rumah, dia tengok tangga rumah tu, dia rasa bosan dah. Bosan yang amat sangat dalam hidup dia. Kerana apa dia? Adalah tu benda-benda yang menyebabkan tak terbaik dalam hidup dia. Dia balik nanti, dia dah masuk dalam pemikiran dia, aku balik ni mesti perang dunia kedua, mesti berlaku perang dunia kedua, yang menyebabkan dia kata lebih baiklah tak balik daripada balik. Dia akan jadi demikian. Ada orang, dia sebelum dia balik tu sampai, dia dah terbayang dah makanan yang enak dalam rumah. Kemudian dia nampak dah senyuman anak isteri yang menyambut kepulangan dia. Dia dah nampak dah tempat tidur yang melenakan pada dia. Kerana apa dia? Kerana dia tahu rumah dia ni tempat yang menenangkan dalam hidup dia. Buatlah sesuatu dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita ni as'aluka khairal maulaj, tempat yang terbaik dalam hidup yang masuk ini semua. Kita nak bahagia macam mana rumah tangga kita kan? Orang kita bertengkar tiap-tiap hari. Dah syaitan penuh dalam rumah tangga kita. Syaitan banyak dalam rumah tangga kita. Kita tanya, macam mana ada syaitan dalam rumah tangga saya, Ustaz? Tengok patung-patung dalam rumah tu. Kan dalam rumah kita kan, orang kita dia letak patung.
patung, itik ada. Dalam bilik air tu dia letak itik kecil-kecil bilik air. Dalam bilik air dia tu letak itik. Buat benda itik ni. Padahal tak ada manfaat langsung. Kawan tu bukan bergerak langsung pun. Ada nak suruh cantik je pada pandangan. Tak ada manfaat langsung. Benda itulah yang menyebabkan merosakkan rumah tangga kita. Kadang-kadang kita letak patung-patung, gambar-gambar yang memang malaikat tak masuk rumah tangga kita. Malaikat tak masuk. Lambang-lambang peribadatan agama lain, alat-alat muzik dalam rumah tangga kita. Macam manalah malaikat nak masuk dalam rumah tangga kita? Rumah tangga kita ni letak gambar-gambar entah apa-apa dalam rumah kita. Buat apa kita letak demikian? Maknanya yang itulah yang menyebabkan resah gelesah je dalam kehidupan keluargaan kita. Lepas tu tak semayang rumah tangga, suami tak semayang, anak-anak tak semayang. Macam manalah syaitan tak masuk dalam rumah tangga kita? Kemudian tak tutup aurat. Bila nak keluar rumah pun tak tutup aurat. Dalam rumah pun tak jaga aurat. Bercakap kasar, bertengking-tengking sama-sama kita. Macam manalah rumah tangga kita ni nak jadi bahagia? Ni benda yang demikian dalam hidup kita. Wa khairul makhraj, kita sebut pada doa kita. Dan tempat yang kalau sekiranya aku keluar, tempat keluar yang baik. Wa khairul makhraj, bismillah walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami keluar. Kita sebut bila kita nak masuk dalam rumah, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal kepada kamu ya Allah. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ni doa yang kita baca ni. Kemudian summa yusallim ala ahli, kemudian kamu bagi salamlah pada keluarga kamu tu. Rasulullah pesan demikian. Senang je. Bila nak masuk rumah tu, bagi salam. Assalamualaikum. Yang bagi salam. Bila kita bagi salam tu, menunjukkan di waktu tersebut kita telah menjadikan rumah tangga kita ni penuh dengan keberkatan dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak didaifkan oleh Abu Daud. Hadis ni disebut. Abu Umamah Al-Bahili, namanya ialah Syudaid bin Ajlan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, salasatun kulluhum dhamin 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 orang yang akan mendapat jaminan daripada Allah. Rasulullah sebut ada 3 orang ni, 3 jenis manusia ni memang dalam jaminan Allah. Siapa-siapa yang buat amalan ini, apa dia? Dhamin 'ala Allah azza wa jalla. Rajulun kharaja ghariyan fi sabilillah azza wa jalla, fa huwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffa qaidun khillahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang pertama orang yang keluar, orang yang dijamin oleh Allah ni, orang yang keluar berperang di jalan Allah. Bila dia berjuang di jalan Allah, maksudnya dia menegakkan kerja-kerja agama. Dia berjuang, dia keluar di jalan Allah, menyebarkan Islam, menceritakan tentang Islam. Kemudian dia dalam jaminan Allah. Dia demikian. Fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Dia dalam jaminan Allah sehingga kan hatta yatawaffahu, sehinggalah dia mati dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga pada orang demikian. Fayadkhuluhul jannah au yarudduhu bima lam min ajrin wa ghanimah, ataupun dia hidup dengan pahala yang banyak bersama dengan rampasan perang yang diperolehinya. Ni orang yang pertama yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jaminan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa rajulun raha ilal masjid wa huwa dhaminun 'ala Allah taala. Seseorang yang berjalan untuk ke masjid. Macam kita ni lah. Kita ni datang ke masjid pagi Jumaat macam ni. Ni dia panggil orang yang dalam jaminan Allah. Kalian ni, saya ni, semua kita yang hadir ke masjid ni,
yang datang pergi masjid, sama ada nak pergi semayang, dia pergi ke masjid nak mendengar majlis ilmu, dia nak pergi masjid untuk dia nak tenangkan diri dia, dia datang masjid tu, ataupun apa saja yang penting dia datang masjid. Masjid ni rumah Allah kan. Bila dia datang ke rumah Allah, dia dalam jaminan Allah. Dalam jaminan Allah. Kemudian dia memperolehi yang disebut dengan orang datang ke masjid hingga dia mati. Wa rajulun raha ila al-masjid wa huwa dhaminun 'ala Allah Ta'ala hatta yatawaffah fayudkhilahul jannah. Sehingga dia mati. Bila dia mati tersebut, dia mati ni dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang Allah jadikan kelebihan pada diri dia demikian. Kemudian kemudian au yarudduhu bima malin min ajri wa ghanimah, ataupun dia pulang daripada masjid, dia pahala, dia hidup, dia balik daripada masjid ni, dia hidup. Tapi dia hidup tu dia dengan pahala-pahala yang banyak beserta harta dunia yang diperolehi. Kadang-kadang kan kita datang masjid ni, orang bagi pulut panggang misal contoh, orang bagi pulut kuning. Yang dibagi pulut kuning di masjid itu yang diberi jaminan oleh Allah. Kadang-kadang kita nampak simple ya kan, orang bagi air kosong, bagi lepas pada kita keluar daripada masjid. Tu satu keberkatan yang besar yang Allah bagi pada diri dia. Pahala untuk diri dia dengan pahala-pahala yang banyak. Makanlah dengan penuh dengan kelapangan pada diri kita. Itu cara demikian dalam hidup seorang. Kemudian yang ketiga, kan? Yang ketiga, wa rajulun dakhala baitihi bisalamin wa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang masuk dalam rumah dia dengan dia bagi salam, dia dalam jaminan Allah sampailah dia keluar daripada rumah dia. Itu cara demikian dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini dinilai hadis hasan, disampaikan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, disampaikan juga oleh yang lain. Maknanya tinggi kedudukan hadis ini yang Rasulullah sebut, bila kamu boleh buat 3 perkara ni, kamu dalam jaminan Allah. 3 perkara ni. Yang pertama, yang dalam keadaan pergi pegang jalan Allah. Yang kedua, orang yang datang ke masjid. Yang ketiga, orang yang masuk dalam rumah dalam keadaan dia bagi salam. Bila kita boleh buat 3 perkara tersebut, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang. Petikan hadis dhaminun 'ala Allah. Maksudnya orang yang dalam jaminan Allah. Kalau dalam jaminan Allah ni, Allah telah memelihara sesuatu, seperti dikatakan tamirun libni, yakni orang yang menjaga buah tamar dan juga susu. Maksudnya ungkapan hadis bahawa ia dijamin selalu berada dalam lindungan Allah. Allah jaga je orang ni, selagi mana kita ni dalam keadaan yang buat perkara tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut lagi, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah taala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yuzkir Allah Ta'ala inda dukhulih qala syaitan adraktum al-mabit wa idza lam yadhkur Allah Ta'ala inda ta'amih qala adraktul mabit wal asya'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, idza dakhala ar-rajul, ketika mana seseorang itu masuk dalam rumah dia, Rasulullah sebut, fa dzakara Allah Ta'ala, lalu dia sebut nama Allah. Tak kira dia sebut nama tu, nama sama ada dia sebut Al-Ghani ataupun dia sebut apa dia, nama-nama Allah, 99 nama Allah tu, dia sebut nama Allah Al-Hayyul, ataupun dia sebut nama Allah Bismillah, dia sebut nama Allah dengan nama Allah. Bila dia sebut saja nama Allah, dia masuk dalam rumah dia,
inda dukhuli wa inda ta'amih. Demikian juga waktu mana dia nak makan. Dia nak makan, dia sebut juga nama Allah. Qala syaitan. Syaitan akan sebut pada dia. Syaitan yang duk mengikut dia tu akan sebut terus. La mabitu lakum wala asya. Katanya syaitan, aku tak boleh tidur dengan kamu dah. Aku tak boleh menginap dalam rumah kamu. Dan juga syaitan akan sebut wala asya, aku tak boleh makan malam dengan kamu. Aku tak boleh makan bersama dengan kamu. Kerana kamu sebut nama Allah. Bila sebut je nama Allah, syaitan tak boleh ikut terus. Syaitan tak boleh bersama terus pada diri seorang. Wa idza dakhala falam yuzkarallahu ta'ala inda dukhuli. Ataupun mana-mana orang yang masuk dalam rumah dia, tiba-tiba dia tak sebut nama Allah. Tak sebut pun nama Allah. Qala syaitan, lalu syaitan akan sebut pada dia, adraktumul mabit. Aku dapat tidur dengan kamu. Aku dapat bersama dengan kamu. Aku dapat, katanya syaitan, adraktumul mabit. Oh, untung aku. Kerana aku dapat mabit dengan kamu. Mabit ni kan, kita pergi ke Madinah, dengan kita pergi ke Mekah tu, buat haji tu, kita mabit kan. Mabit. Bermalam di Mina. Di Mina tu, bila kita bermalam tu, kita panggil mabit. Katanya syaitan, aku tak boleh mabit dengan kamu. Itu cara. Mabit tu maknanya, walaupun kita duduk di Mina, tapi kita buat kerja-kerja lain. Kerja zikir, jalan, makan, minum. Maknanya mabit ni keseluruhan masa-masa tersebut. Itu cara demikian pada diri kita. Wa idza lam yazkurillahu ta'ala inda ta'ami. Kalaulah kamu tak sebut nama Allah ketika mana nak makan. Bila nak makan tu kamu tak sebut nama Allah. Adraktumul mabit wal asya. Syaitan akan sebut, aku dapat tidur dengan kamu, aku dapat makan dengan kamu, kenyang aku. Kerana kamunya tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Senang je dalam hidup kita ni nak suruh dekat dengan Allah. Sebut je nama Allah. Sebut nama Allah. Kan orang kita ni kan, dia sebut, kalau kamu rasa susah-susah, sebut nama saya akan hadir dalam mimpi kamu. Dia sebut demikian. Ini sedap je dia sebut, bohong je boleh kita sebut demikian. Tak perlu pun sebut nama dia. Nak gambarkan, sebut nama siapa? Nama Allah. Sebut nama Allah. Dalam hidup kita sentiasa, apa saja pun nama Allah tu di bibir kita. Bila kita sebut nama Allah, syaitan tak boleh duduk bersama dengan diri kita. Kemudian ada yang tanya, betul Ustaz, dalam majlis ilmu pun kadang-kadang kita tertidur juga. Misal contoh, tertidur tu syaitan ke datang pada diri kita? Tak, dia sedang menikmati keberkatan majlis ilmu. Dia sedang menikmati. Dia nikmat sangat tertidur dalam majlis ilmu, dia panggil demikian. Sebab tu jangan kacau orang tidur dalam majlis ilmu. Biar dia menikmati, dia panggil demikian. Dia dapat pahala ke? Dapat pahala. Tapi jangan datang niat nak tidur. Memang awal-awal lagi, ustaz dah bagi tahu tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Tidur lah, dia sebut demikian. Nak sebut dah niat awal-awal memang tak dapat pahala macam tu. Dalam kitab Ibn Sunni, Abdullah bin Amr bin Ali bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah pada siang hari. Bila Rasulullah balik ke rumah Rasulullah siang hari, jarang orang yang keluar pagi tiba-tiba nak balik tengah hari. Kan suami kita kan, kadang-kadang kalau dia bekerja, pagi dia turun, malam baru dia balik, petang baru dia balik. Tapi ada satu hari Rasulullah dia balik tengah hari ke rumah dia. Bila dia balik ke rumah dia, pulang ke rumah pada siang hari, Rasulullah mengucapkan, Alhamdulillahi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi man alayya as'aluka an tujirani minan nar. Ini kalimah yang didoakan oleh Rasulullah. Yang pertama Rasulullah balik je, sampai ke rumah Rasulullah sebut, Alhamdulillahilladzi kafani. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan keperluan hidup aku. Ini kalimah yang menunjukkan kita ni redha dengan apa yang Allah bagi sepanjang kerja-kerja kita siang hari tadi.
Ni mulut kita ni pesan pada suami kita. Balik je ke rumah nanti, abang baca doa ni. Alhamdulillahi kafani. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan keperluan dalam hidup. Asal cukup. Wa awani. Yang kedua, wa awani. Kerana Allah telah melindungi kita semua. Allah lindung pada diri kita. Segala puji bagi Allah yang telah melindungkan segala kehidupan kita. Alhamdulillah, tak kena fitnah kan hari ni. Alhamdulillah, tidak dikhianatkan hari ni. Hari ni alhamdulillah Allah bagi banyak benda yang awani. Awani ni dipanggil melindungi kami. Melindungi kami itu sendiri. Bukan astro awani, tidak. Jangan salah anggap pula kan. Jadi kita, kalau begitu astro awani itu bagus tu. Kita sebut bukan. Nak sebut awani ni maknanya melindungi kami ya Allah. Yang kedua, walhamdulillahillazi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki pada kami, makanan dalam hidup kami. At'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kekenyangan pada kami ini sendiri. Wasaqani, dan telah menghilangkan rasa dahaga dalam hidup aku. Ni segala kedahagaan, kelaparan, kemudian segala yang benda yang membebankan tu hilang. Bila balik je ke rumah, duduk je, henyak punggung kita ke kerusi kita ni, sebut alhamdulillahillazi at'amani wa saqani. Ni bukan hanya doa lepas pada makan saja, tidak. Tapi doa kita pulang ke rumah. Sampai ke rumah pun alhamdulillah kenyang pada diri kita. Ni kerana Allah bagi nikmat ni. Tak ada kita nak tamak-tamak terhadap makanan orang. Tak ada kita nak ambil hak orang. Kerana apa dia? Memadai dengan apa yang Allah telah bagi pada aku dengan segala nikmat ini. Hilang perasaan cemburu. Hilang perasaan yang disebut dengan dengki. Dengki ni pun tak ada lah. Kerana apa dia? Aku syukur dengan apa yang kamu bagi pada aku ya Allah. Ni cara demikian pada diri kita. Yang ketiga, walhamdulillahillazi manna alayya. Segala puji bagi kamu ya Allah yang telah memberi nikmat-nikmat yang banyak ke atas diri aku. Alhamdulillahillazi manna alayya. Manna alayya ni maknanya kamu bagi pada aku ni ya Allah banyaknya dalam hidup. Dalam hidup kita ni tak terbayar. Nak bayar nikmat yang Allah bagi ni tak terbayar. Dalam keadaan kita rasa banyaknya pemberian-pemberian yang Allah anugerahkan pada kita dan Allah bagi pada kita ni. Tengok dalam rumah tangga kita kan. Tengok ada juga rumah dia panggil demikian. Manna alayya. Tengok anak-anak kita, alhamdulillah anak-anak yang sedang besar. Manna alayya. Kamu bagi pada aku ni banyak. Kita kan, anak pernah cerita pada jemaah kan, balik ke rumah lapar ni, lapar. Balik sampai ke dapur tu, pegang tudung saji tu, buka tu, tengok kosong. Kosong tu, alhamdulillah juga. Kenapa alhamdulillah? Ni tudung saji ni ada lagi. Paling tidak tudung saji ni tak hilang. Paling tidak pada diri kita. Manna alayya. Paling tidak pada diri kita ni, banyaknya kamu bagi pada aku ya Allah. As'aluka an tujirani minan nar. Hujung tu sebut ada Allah. Aku pohon pada kamu ya Allah agar aku selamatlah daripada neraka kamu ya Allah. Tujirani minan nar. Menjauhkan aku daripada neraka ya Allah. Ni dalam kita penat tu, balik ke rumah ni penat kan, sampai ke rumah tu sebut as'aluka an tujirani minan nar. Saya pohon pada kamu agar jauhkanlah diri saya daripada api neraka kamu ya Allah. Tu cara kitanya sebut tu. Kalau kita boleh mengalir mata, mengalir mata ya Allah, banyaknya dosa yang aku buat. Ini cara kita sebagai seorang mukmin. Bila kita ni hidup di atas dunia yang Allah bagi peluang pada kita menikmati nikmat-nikmat dia yang banyak. Bila Allah bagi dah, hujung tu kita kata, janganlah aku ni dengan nikmat-nikmat ni aku terhumban ke dalam neraka kamu pula ya Allah. Ni tak jauh. Janganlah ya Allah aku jadi kufur nikmat. Tetapi
aku ni antujirani minan nar, menjauhkan diri aku daripada dihumban ke dalam api neraka Allah SWT. Zikir ketika mana terjaga pada malam hari dan ketika hendak keluar daripada rumah. Kadang-kadang kita tidur tu terjaga pada malam hari ini sendiri. InsyaAllah kita sambung bulan akan datang nantilah. InsyaAllah. Mudah-mudahan tajuk ni pada akan datang nanti kita sambung dalam tajuk ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.